Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada Sinar Harian bertajuk Najib diampunkan, Menteri minta tunggu kenyataan rasmi. Berita penuh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa enggan mengulas lanjut berhubung spekulasi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat pengampunan. Beliau sebaliknya meminta semua pihak menunggu kenyataan rasmi daripada lembaga pengampunan sama ada bekas ahli parlimen pekan itu dibebaskan atau sebaliknya. Zaliha, yang juga salah seorang anggota lembaga berkenaan, memaklumkan satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan namun tidak menyatakan secara terperinci mengenainya. Menurutnya, buat masa ini beliau tidak boleh mengulas lebih mendalam mengenai mesyuarat yang berlangsung di Istana Negara itu, memandangkan ia perkara sulit. Sementara itu, memetik laporan utusan Malaysia, Najib dikatakan telah mendapat pengampunan oleh lembaga pengampunan pada Isnin. Akhbar tersebut pada hari sama turut melaporkan lembaga pengampunan bermesyuarat pada Isnin dengan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan difahamkan salah satu agenda mesyuarat adalah mengenai pembebasan Najib. Dalam pada itu, utusan Malaysia dalam kemas kini terbaru di portalnya memaklumkan laporan mengenai pengampunan Najib yang disiar sebelum ini ditarik balik. Ia susulan terdapat fakta mengenai laporan berkenaan yang tidak dapat disahkan. Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada Ogos 2022 lalu mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ringgit atau penjara 5 tahun sekiranya gagal membayar denda ke atas Najib kerana menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International sendirian berhad. Panel 5 hakim dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membuat keputusan yang betul dan tidak terkilaf apabila mensabitkan Najib terhadap tuduhan berkenaan. Najib juga diarah menjalani hukuman penjara pada hari sama hakim membuat keputusan tersebut, sekaligus menjadi bekas Perdana Menteri Malaysia pertama dipenjarakan. Ketika ini, Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah memanggil saksi ke-46 bekas Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz 76. 2 lagi kes ialah pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sebanyak RM27 juta ringgit yang masing-masing masih di peringkat pengurusan kes. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sebelum ini memohon ehsan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah untuk mempertimbangkan pengampunan penuh kepada bekas Presiden UMNO itu. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara berjumlah 72 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib selepas didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC. Hakim Mohad Nazlan Mohad Ghazali, kini Hakim Mahkamah Rayuan, membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan yang mewakili bekas Presiden UMNO ini gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes. Bagi pertuduhan salah guna kuasa, dia dihukum penjara 12 tahun denda RM210 juta ringgit, manakala 3 lagi pertuduhan pecah amanah dan 3 kes pengubahan wang haram, dia dihukum penjara masing-masing 10 tahun. Kesemua hukuman penjara itu ialah berjumlah 72 tahun, namun mahkamah memerintahkan hukuman itu berjalan serentak, iaitu Najib dipenjara selama 12 tahun. Tanpa berlengah, Najib merayu atas hukuman tersebut, namun Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang mensabitkan Najib pada 8 Disember 2021. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terkini dari Mahkamah, Najib tak maklumkan Kabinet Bon AS 3.5 bilion dolar. Berita penuh, seorang pegawai penyiasat SPRM memberi keterangan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak memaklumkan Kabinet mengenai terbitan bon 1MDB bernilai AS 3.5 bilion dolar.
Nur Aida Arifin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi mengenai perkara yang didakwa dilakukan Najib berhubung penglibatan 1MDB dalam pengambil alihan dua pengeluar tenaga bebas IPP Tanjung Energy Holding Sendirian Berhad TEHSB dan Genting Senyen Sendirian Berhad. Saksi pendakwaan ke-49 itu memberi keterangan semasa perbicaraan hari ini terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Najib yang dikatakan dengan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Najib sebagai Menteri Keuangan tidak memaklumkan kabinet berhubung pengeluaran bon AS 3.5 bilion 1MDB, sedangkan sebenarnya obligasi pinjaman sebuah MKD syarikat milik Menteri Keuangan diperbadankan 1MDB akan memberi impliksi kepada keuangan negara. Kementerian Keuangan tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai terbitan dua bon itu yang masing-masing bernilai AS 1.75 bilion untuk pemperolehan TEHSB dan Genting Senyen, kata Nur Aida kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Square. Berhubung bantahan oleh Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah mengenai dakwaan cakap dengar dan keterangan pendapat, Nur Aida memberi keterangan bahawa Najib didakwa menguruskan 1MDB menggunakan pendekatan top-down. Saksi itu mendakwa sisatannya menunjukkan perkara ini apabila Najib menandatangani dua resolusi bertulis yang dibentangkan dalam bentuk resolusi pekeliling pengarah DCR yang perlu ditandatangani oleh Lembaga Pengarah 1MDB berhubung pemerolehan dana TEHSB dan Genting Senyen. Pengambil alihan IPP membentuk fasa kedua daripada 4 fasa yang didakwa berlaku antara 2011 dan 2014 dan didakwa mengakibatkan berbilion ringgit diseleweng daripada 1MDB. Bagaimanapun, disebabkan bantahan daripada Syafiee atas alasan cakap dengar, Square mengarahkan supaya sebahagian daripada bahagian keterangan Nur Aida mengenai bon itu digugurkan. Square juga mengarahkan pihak-pihak terlibat membuat hujahan lisan kemudian berhubung bantahan Syafiee mengenai keterangan pegawai penyiasat SPRM berhubung dakwaan pendekatan top-down. Prosiding Mahkamah Terbuka akan disambung semula pada 24 Januari. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion daripada dana 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Kelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013.